Luman. Alamak, Raymond aman. Luman. Takkanlah masak. Ya, 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 ya. Allah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Allahumma qta alaina hikmatak wansur alaina min khazaini rahmatik ya arrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alright. So, kita mulakan. Sekejap Saya tengah nak fikir macam mana saya nak pin diri saya sendiri Sekejap. Saya nak, sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Saya, okay, pin. Right. Awak nampak saya tak? You guys nampak saya tak? Korang nampak saya tak? Nampak saya tak? Korang nampak tak saya pegang apa? Nampak? Tak nampak. Okay. Saya nampak. Okay, siapa yang tak nampak? Korang tak nampak? Siapa tak nampak? Tadi. Okay, kejap. Saya tukar. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap, sabar. Sekejap. Okay, yang ni saya... Macam mana nak unpin Okay. Sekejap, sabar tau. Cik Wadiana ni skip. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu, macam mana saya nak pin diri saya? Sabar. Okay, this one is pin. Okay, bismillah. Okay. Alright. Nampak tak? Saya rasa macam tiba-tiba sangkut je. Korang nampak tapak tangan saya je? Korang nampak apa? Nampak cikgu separuh. Nampak cikgu okay, nampak saya separuh. Okay. Kenapa saya punya line dia tak elok lah. Kejap. Ya, Pak. Allahu Akbar. Itu siapa tu? Ya Allah, ramahnya lah. Dia orang Saya buat tahu. bising aja. Tak. Tu suara Acap. Acap punya suara tu memang unik satu je. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang Ya. tak buat harta. Sekejap Connected. Right. So, nampak Right. Okay, so hari ni saya ulang lagi sekali. Saya ulang laju sekali sebabnya saya dah bagi budak pertanian pening. So macam Adam tak belajar pertanian, dia macam relax je kan. So tak kisah kan. So saya bagi budak pertanian pening. Amsyah ada? Amsyah, are you there? Amsyah ada kat situ tak? Amsyah ada? Ada. Alright Amsyah. Okay, tengokkan saya tau. Kalau saya salah beritahu saya. Okay, so hari ni kita nak cerita ulang lagi sekali. Dalam tajuk 2.4 adalah 3.2. Dalam tajuk 3.2, we are talking about 3.2. Yup, 3.2 adalah organ pengambilan air. So bila kita cakap organ pengambilan air, sebenarnya kita tengah cerita mengenai akar. Okay, ni. Okay. Alright, Fakrul ada. Alright, so kita nak cerita pasal akar. Akar ni nampak tak akar? Korang nampak apa? Nampak tak? Akar, okay. So akar ni kita boleh pecahkan kepada bahagian dalam, bahagian luar. Hari tu saya confuse sikit sebab ada Aisyah ada tanya. Akar ni sebenarnya kita pecahkan kepada 3 bahagian yang ni. Saya patahkan. Okay. Saya patahkan. Yang mula-mula ni, ini kita panggil dia sebagai pangkal akar. Kalau awak bijak bistari, saya pakai akar apa hari ni? Korang teka, saya pakai apa ni? Akar apa ni? Jenis apa ni? Tunjang. Okey, tumbuhan apa ni? Boleh teka tak? Kau rasa tumbuhan apa? Teka. Ni bukan apa? Buat apa? Ni bukan apa? Buat apa ni? Adam. Kat kedai awak mesti ada, Adam. Dua pokok lah. Dia punya ni daun. Bayang TV. Daun ni. Tu kangkung. Ada Ya. jawab. Kangkung. Dah ada orang jawab. Okey, saya tak Ada. tengok mesej. Okey. Right, sorry. Kena tengok sana kanan. Okey. Saya Kangkung tak yang jawab kangkung Amira. pula. Okey. Right. So, ini adalah kangkung. So, ingat lagi sekali tahu. Ini adalah dia punya batang. Okey. Yang ini adalah rambut akar.
Okay, so saya ulang, akar terbahagi kepada dua, bahagian luar, bahagian dalam. First mula kita tengok luar. Macam korang lah, nak tengok orang, korang mesti tengok daripada luar kan. So luaran dia Tak macam ada. mana. So kita tengok luaran dulu. So luaran kita start dengan pangkal akar. Lepas tu kita ada rambut akar. Yang paling hujung sekali kita panggil apa? Paling hujung sekali kita panggil apa? Paling hujung sekali kita panggil apa? Hujung sekali dia nak menembus akar. What do you call? Tak ada. Paling Jidal hujung. akar. Yes, very good. Kita ada jidal akar. So start daripada pangkal, rambut dan juga jidal. So rambut ni sebenarnya special ni rambut. Kenapa dengan rambut dia? Rambut ni sebenarnya asalnya daripada mana? Daripada epidermis. Epidermis. Yes, terima kasih. So, kita dah tengok luaran. So, sekarang luaran dia, luaran. So, sekarang kita nak tengok isi dalam dia pula. Tapi kangkung ni hollow sikit. So, dalam dia. So, sekarang dah tengok luar. Kan, korang dah observe luar. So, sekarang kita nak tengok yang dalam pula. Apa yang ada kat dalam ni. So, yang dekat dalam ni, saya start daripada tepi tau. So, cara dia nak ingat adalah EKES. So, yang itu kita nak belajar yang ni. So, saya ulang tau. Bahagian dalam terdiri pada bahagian 4. EKES. Epidermis, cortex, endodermis dan satu lagi adalah silinder vascular. Okay, so kita nak masuk ke silinder vascular. So, now. Right. So far okay. Yang ni saya dah bijak sikit. So saya dah bijak. Terima kasih daripada awak lah sebab hari tu minggu lepas saya ajar teruk kan. So basically minggu ni saya dah ajar bagus sikit lah. Alhamdulillah. Belajar daripada kesalahan kan. Okay. Right. So saya ulang. Okay, this one. This one. Ini tadi kita dah bahagian luar. Bahagian luar kita terdiri daripada pangkal. Lepas tu kita ada rambut akar. Kemudian kita ada jidal akar. Okay. So kemudian Irdina. Yes. So kemudian kita tengok yang bahagian paling dalam. Bahagian paling dalam ni saya dah buat satu dia punya cara nak ingat. Dia start huruf E, K, E, S. Korang nak ingat CK ke IKES ke sekati awak. Paling luar adalah epidermis. Lepas tu kita ada cortex. Lepas tu kita ada endodermis. Lepas tu kita ada silinder vascular. Okay, kalau saya tanya, manakah letaknya cortex? Cortex ni letaknya di mana? Di manakah lokasi untuk cortex? Di manakah lokasi untuk cortex? Manakah lokasi cortex? Antara epidermis dan endodermis. Yes, very good. So antara epidermis dan juga endodermis. So basically awak ingat yang ini je. Awak ingat yang bahagian yang saya cakap je. Okay, so katakanlah kalau saya tanya cortex awak ambil, sekejap one more time. Cortex ni, okay, dia adalah antara epidermis dengan endodermis. Kalau saya kata manakah letaknya endodermis? Mana letaknya endodermis? Mana letaknya endodermis? Mana letaknya endodermis? Antara korteks dengan silinder vaskular. Yes, antara cortex dengan silinder vascular. Siapa jawab tu? Very good. Siapa tu? Saya Farisha. Farisha. Good lah. Okay, right. Thank you so much. So far boleh cope kan? Boleh ikut kita orang lagi kan? Boleh? Boleh. Alhamdulillah. So sekarang kita dah ingat, okay, paling luar, kita ingat yang paling luar sekali tau. Yang paling luar, kita panggil yang paling luar adalah epidermis. Okay, so epidermis ni tak ada masalah. Hari tu saya rasa saya tak kantoi dekat sini. So epidermis ni awak dah tahu. Epidermis ni dia adalah tersusun rapat dan satu ciri dia yang ni Adam yang saya ingat Adam explain kat saya. Adam kata lapisan dinding dia nipis. Untuk apa? Untuk penyerapan air. So saya nak kata epidermis ni fungsi dia untuk menyerap air. So kalau dia menyerap air dia mesti telap pada air. Ni kita tak ada masalah minggu lepas. Okay, ni okay. Dan epidermis ni dia ada beradaptasi menjadi sel akar, sel rambut. Sel rambut. So sel rambut ni sama dia tak ada cuticle. Okay, kemudian sel rambut. Kemudian kita ada epidermis and then lepas epidermis apa? Lapisan yang kedua. Endodermis ke cortex? Cortex.
Yes, kita ada cortex. So cortex adalah nombor 2. So cortex ni letaknya adalah di bawah lapisan epidermis. Dan dia terbalik. Kalau epidermis yang ini dia tersusun rapat. Keyword dia kat sini, yang ni tersusun rapat. Rapat sangat. Yang sini ni dia tersusun longgar. Okay, now kenapa yang ini tersusun longgar? Yang ni just refresh je. Kenapa yang ni tersusun longgar? Sampai tersusun longgar. Kenapa dia tersusun longgar? Dia loose macam esophageal span. Pertukaran gas. Yeah, thank you so much. Who is that? Siapa tu? Amsyah. Amsyah, thank you. Pertukaran gas. Okay, lepas cortex kita ada bahagian paling dalam. Endo ni macam end tau. Macam endo ni something yang kat dalam. So ini yang dalam. Yang ini yang saya nak betulkan. Now, endodermis ni dia letaknya antara cortex dan juga silinder vaskular. Dia tu susun rapat dan dia setebal satu sel. This one saya nak betulkan. Okay, endodermis ni nanti yang ni sudah betul. Dia kata dia ada satu lapisan lignin. Awak nampak lignin ni yang bagi dia garis air. Anything yang berlignin, lignin ni adalah tak telap air. So, specialnya endodermis ni, dia boleh membentuk jalur. So, senang kata, kalau daripada sini, endodermis ni begini kan. Kalau endodermis ni tiba-tiba dia membentuk jalur begini. Okay. Yang ini kita panggil dia sebagai jalur Casparian. So jalur Casparian ni apa? Jalur Casparian ni adalah tisu endodermis yang panjang. Kalau bahasa pasar saya, apakah itu jalur Casparian? Jalur Casparian adalah endodermis panjang. Sel endodermis yang panjang. Okay, yang ni saya dah Google. Fungsi jalur Casparian ni, dia tak larut air. Dia tak telap pada air. Fungsi dia hanyalah untuk mengisi ruang kosong antara, senang kata, dia nak mengisi ruang kosong antara endodermis. Sekejap Endodermis ni satu sel je. Sekejap, saya dah terlebih lukis dah ni. Okay. Now, so awak nak bayangkan, ini lapisan endodermis. Okay, saya conteng dulu. Ini lapisan endodermis. Kalau lapisan endodermis ni dia jadi memanjang begini, ini kita panggil dia, kalau dia memanjang, ini kita panggil dia sebagai jalur Casparian. So ni jalur Casparian. Lepas tu, apakah fungsi jalur Casparian? Fungsi dia adalah mengisi je ruang kosong antara endodermis. Itu saja. Dia tak ada fungsi khas. Cuma kita nak kata kalau endodermis tu dia memanjang, kita kenali dia sebagai jalur Casparian. Yang Huda cakap betul, kalau awak nampak saja perkataan lignin, anything yang lignin ni adalah benda tak telap air. Lignin ataupun ada perkataan lain, lignin, nama dia adalah suberin. Suberin dengan lignin adalah sifatnya sama, iaitu tak telap air. Senang kata, lapisan endodermis ni, dia mempunyai satu bahan tak telap air. Sama ada lignin ataupun suberin. Is it okay for you? Is it okay? Okay. Alhamdulillah. Awak tahan tahu dengan saya. Okay, now. Kita saya pun sama-sama belajar ni. Kemudian paling dalam kita tak ada masalah. Yang paling dalam kita ada silinder vaskular. Now, silinder vaskular, kalau saya susun, dia start dulu dengan pericycle. Lepas tu nombor 2 adalah phloem. Nombor 3 adalah xylem. So pericycle ni adalah this one. This one is pericycle. Okay, pericycle ni jiran dengan endodermis. Ni adalah pericycle. Kalau yang warna hijau this one, paling luar. Allah. Okay, kalau yang paling luar, si Acap dengan tu pun boleh belajar lah. Ni pertanian kot. Dia orang kena belajar lah korang. Weh, ni korang boleh ni. Sekejap kau cak. Tak payah. Dah, Dam. Okay, dah. Salah, pokoknya lah. Alah, hai. Tak payahlah. Kesian kat ni. Dekat dengan awak. Okay, ini adalah endodermis. Ini adalah endodermis. Yang bahagian kuning ni, ini adalah pericycle. Yang kuning ni, ini namanya adalah pericycle.
Yang bahagian dalam ni, ini adalah xylem. Yang bahagian ini adalah phloem. Lepas tu, specialnya untuk tisu vaskular ni, gabungan antara xylem dan phloem dia boleh membentuk bintang. Tapi bintang dia macam cross, macam salib. Okay. So, kadang-kadang silinder vaskular ni dia bintang. Dia bentuk bintang. So, tu je saya nak cerita. Okay. Dalam tajuk 2.4, 2.3, kita nak kata struktur dalam ni adalah terdiri daripada endodermis, cortex, epidermis. Lagi sekali, struktur dalam akar terdiri daripada apa? Paling luas sekali. Dia ada terdiri daripada apa? E, K, E, S. Paling luas apa? Epidermis. Yes, very good. Epidermis. Epidermis. Lepas tu? Cortex. Cortex. Lepas tu? Endodermis. Endodermis. Lepas tu? Silinder vaskular. Yes, lepas tu ada silinder vaskular. Sampai hafal. Sampailah korang nak muntah ulang ni. Kalau saya kata jalur Casparian. Jalur Casparian tu dia terbentuk daripada apa? Jalur Casparian. Jalur Casparian terbentuk dari mana satu? Epidermis, cortex, endodermis atau silinder vaskular? Endodermis. Yes, ini boleh membentuk jalur Casparian. Casparian. Kalau saya kata pericycle tu letaknya kat mana pericycle? Pericycle tu letaknya kat mana pericycle? Silinder vaskular. Yeah, dia adalah letaknya di sini. Ini adalah kejap salah eja ni. Pericycle. Okay, so awak dah tahu apakah fungsi pericycle? Siapa tahu apakah fungsi pericycle? Apakah fungsi pericycle? Pembentukan pertumbuhan sekunder. Ya, dia terlibat dalam pertumbuhan sekunder membentuk cabang akar. So pericycle ni, okay, dia terlibat dalam pertumbuhan sekunder akar. Untuk pertumbuhan sekunder akar. Alright. So far kat sini okay kan? Now, yang ni saya nak betulkan balik lagi sekali. Okay, ini adalah latihan. Saya tak tahu Adam dah buat ke belum ni. Ini adalah latihan 3.2. Okay, dalam latihan 3.2, praktis formative 3.2, muka surat 67, ada satu soalan nombor 3. Dia kata bandingkan akar monokot dan akar udikot dari tisu cortex, tisu endodermis dan juga jalur Casparian. Okay, kalau cortex dua-dua sama. Okay, kalau dia kata bandingkan, dia ada persamaan. Maksudnya akar monokot dengan akar udikot ada persamaan. Kedua-duanya, cortexnya letaknya antara EE. So, senang kata persamaan. Yang ini adalah persamaan. Ini sama. Sama. Tumbuhan udikot dan monokot. Okey, tisu cortexnya letak antara epidermis dan endodermis. So far okey tak? Saya kata macam ni. Persamaan antara udikot dengan monokot. Apakah persamaan antara udikot dengan monokot tadi saya kata? Apakah persamaan antara udikot dengan monokot dari segi dia punya tisu cortex dia? Apakah persamaannya? Apakah persamaannya? Kedudukan. Yes, macam mana nak cakap pasal kedudukannya? Apa yang kita boleh cakap pasal kedudukannya? Kedudukan cortex di antara epidermis dan endodermis. Yes, very good. So sedang kata persamaannya, cortex tu letaknya sama. Cortex tu letaknya tetap, dia letaknya antara epidermis dan juga endodermis. Okay. Now, bezanya adalah dari segi endodermis. Jalur Casparian. Casparian ni, korang tak pernah tengok cerita ni ke? Ni dulu kecil-kecil saya suka cerita ni. Casparian. Saya salah ejah. Casparian. So, bezanya di sini. Bezanya, kalau jalur Casparian ni ada dekat, senang kata macam ni, jalur Casparian ni
semua tumbuhan eudicot, semua tumbuhan monokot ada jalur Casparian. Ataupun bahasa dia semua tumbuhan monokot endodermisnya membentuk jalur Casparian. Tetapi tak semua akar eudicot ada jalur Casparian. Itu je saya nak betulkan. Adam okey tak Adam? Adam okey tak? Adam nanti awak kena ajar Amar tau. Oh, Allah. Boleh tak Mak? Boleh tak Adam? InsyaAllah. Okey, jalur Casparian ni awak boleh jumpa kat mana? Kat semua tumbuhan jenis apa? Padi ke durian? Jalur Casparian ni yang terbentuk daripada endodermis ni. Monokot ni contohnya adalah padi tau. Yang eudicot ni contohnya adalah durian. Tadi saya cakap, kalaulah jalur Casparian ni kita jumpa dekat semua tumbuhan jenis mana satu? Tumbuhan jenis monokot ke ataupun eudicot? Padi. Tumbuhan Padi. Padi. Okay. So senang kata Dam. Right. So semuanya kita kata, kalaulah untuk tumbuhan monokot, semua endodermisnya akan membentuk jalur Casparian. So jalur Casparian ni kita boleh jumpa dekat semua akar monokot. Tetapi tak semua eudicot ada jalur Casparian. So tadi saya kata, apakah sifat jalur Casparian ni? Apakah sifat dia? Saya kata sifat dia tak telap air. Kenapa saya kata jalur Casparian ni tak telap air? Sebab dia ada apa? Dia tak telap air. Sebab dia ada apa? Ada lignin. Yes, sebab dia ada lignin. Lignin ni yang menyebabkan jalur Casparian tu tak telap air. Alright, so far okay? Okay. Okay. Nak masuk tajuk paling best? Oh, ini tajuk best. Saya suka gila tajuk ni. Okay. 3.3. Kepelbagaian dalam nutrisi tumbuhan. Nutrisi ni adalah cara nak kita ambil makanan. Kalau kita adalah holozoid, kita manusia adalah holozoid. Apakah itu holozoid? Sebab kita ambil makanan, ambil nasi lemak, and then nasi lemak tu kena masuk dalam sistem pencernaan kita, and then kena dicernakan, barulah dapat diserap. So kita adalah holozoid, maksudnya kita ambil makanan pepejal. Okay, now, katakanlah tumbuhan ni cara dia ambil nutrien pun ada banyak jenis. Kalaulah daripada buku teks awak, in your textbook, dia cara dia makan, okay, ini Rafflesia. Rafflesia, macam mana nak eja Rafflesia? Oh, jap. Rafflesia bahasa Melayu dia apa? Ini bahasa Inggeris kan? Pak Ma. Oh, Pak Ma. Okey. Ini adalah Pak Ma. Ini adalah periuk kera. Yang ini orchid. Okey. Macam manakah Rafflesia ni mendapatkan nutrisi? Dia adalah sejenis apa? Kita sekarang, kita nak kelaskan tumbuhan ni ikut cara dia makan. So, Rafflesia ni sejenis tumbuhan apa? Rafflesia ni sejenis tumbuhan apa? Parasit. Yes, ini adalah parasit. Kalaulah orchid, ni orchid kat hutan tau. Yang kat atas pokok tu. Ini apa? Epifit. FPP. Itu siapa tu? Fakri. Hai Fakri. Saya call awak tak dapat. Why? Saya rasa takut ramai fans kacau dia. So dia offkan handphone kan. Now FPP. Lepas tu ini periuk kera. So periuk keranya. Periuk kera. Dia adalah carnivore. Saya kan sebenarnya saya tengok periuk kera ni, saya semata-mata saya beli periuk kera, saya nak tengok dia makan lalat. Tapi sebenarnya it's not easy as that lah. Saya rasa ada certain periuk kera yang ganas tau. Tak semua periuk kera tu yang memang saya sahaja matikan lalat, saya letak lalat tu atas ni tau. Dia tak telan-telan pun. Saya macam mana nak bagi dia telan lalat tu? So saya ingat ada certain tumbuhan, ada certain periuk kera yang agresif kot. Dia banyak dia punya, spesies dia. Now, so ini dia. So apakah itu tumbuhan parasit? Tumbuhan parasit ni, dia ni jahat sikit tau. Tumbuhan parasit ni boleh buat orang kurus. Sebab tu kalau orang
dulu-dulu dia cakap macam ni, kalau budak tu kecil, umur 5-6 tahun, dia kurus and then perut dia besar, kita kata takut dalam tu ada cacing. Pernah dengar tak? Kalau budak-budak kecil kena makan ubat cacing. Tak. Tak Okay, kalau sama saya kecil-kecil dulu, budak-budak kecil dulu hardcore, dia suka main tanah tau. Memang hardcore lah, suka main tanah sebab tak ada game semua tu kan. So normally budak zaman dulu, zaman saya kecil-kecil dulu, kita orang senang kena ada dalam perut tu ada cacing tau. Sebab ada certain cacing dia boleh masuk lalu kaki. Saya tak tipu. Dan cacing tu boleh membiak dalam kita punya perut. So basically budak-budak kecil zaman dulu memang kena makan ubat cacing. So masalah dengan cacing ni adalah parasit. Okay, tapi ni kita tengah cerita pasal tumbuhan. So tumbuhan kita panggil dia tumbuhan parasit lah. Tapi konsepnya sama. Kalau lah untuk tumbuhan parasit, macam contohnya macam bunga Rafflesia ni, dia jahatnya satu, dia menyerap bahan organik. Dengan cara apa? Dia akan menembusi akar dia akan menembusi berkas vaskular. Nak bayangkan, saya malah nak lukis lah. Kalau nak bayangkan, dekat pokok tu, saya cuba bismillahirrahmanirrahim. Ini pokok. Okay, ini pokok. Katakanlah dalam ni, ini adalah dalam sekali ni, ini adalah xylem. Yang paling luar dekat sini ni, katakanlah ini adalah dia punya phloem. Lepas tu bayangkan tau, ini adalah bunga Rafflesia, bunga Rafflesia. Lepas tu bunga Rafflesia ni ada akar. Okey, akar dia ni, sekejap saya cuba color lain. Right dah, akar dia, this one, akar bunga Rafflesia ni boleh tembus ke phloem. Ini bunga Rafflesia tau. Okey, bayangkan, saya tak pandai lukis lah. So dia ada akar. So akar bunga Rafflesia ni, Pak Ma ni tadi Adam cakap, Pak Ma ni dia akan tembus sampai ke phloem. So bila dia tembus sampai ke phloem, apa kesannya kalaulah akar tu dia tembus sampai ke phloem? Apakah kesannya? Apakah kesan akar tu boleh tembus ke phloem perumah? Ini perumah. Apa kesan Pak Ma ni? Akar Pak Ma ni dia tembus sampai phloem perumah. Apakah kesannya? Dia curi makan. Yes, very good. Dia akan curi makanan tu. Bahasa cantik kalau nak ganti perkataan curi tu? Mengambil. Sedut. Yes, very good. Atau menyerap. Yes. So senang kata. So bila akar Pak Man tembus perumah, dia akan menyerap nutrien perumah. So dia akan menyebabkan perumah tu akan jadi kurus kering. Kurus. Sebab tu kalau orang dulu-dulu cakap budak kecil, macam saya kata orang tu kurus, budak tu kurus, mungkin ada cacing dalam tu. So maksudnya dia makan banyak, dia bagi makanan dia kat cacing. Macam tu lah. Okay. Now, tumbuhan epifit. Tumbuhan epifit ni dia baik tau. Dia bukannya baik macam mana. Tumbuhan epifit ni awak nak bayangkan, nak kena lukis je. Subhanallah. Okay. Katakanlah ini dahan. And then sini matahari. Okay, saya cuba contoh cantik sikit. Ni matahari. Lepas tu dia ada ada bunga orchid kat sini. Katakanlah ini orchid. Ni orchid tau. Katakanlah ni orchid. Okay. So, kita nak bayangkan orchid ni dekat sini ni macam habuk ada senang kata, ini awak nak bayangkan hutan hujan simpan yang lembap. Dekat dahan-dahan ni ada nutrien terkumpul tau. Dekat dahan-dahan ni, celah dahan ni, dia ada nutrien terkumpul. Ada macam tanah-tanah ataupun dia dah mati, dia akan jadi nutrien. So dekat sini ni ada bahan organik. Katakanlah ada bahan organik. So kita nak bayangkan orchid tu hidup dekat atas dahan pokok perumah, dahan perumah. So, awak rasa apa bezanya orchid dengan Rafflesia? Macam mana orchid ni dapat makanan? Tadi Rafflesia tu dia ambil makanan, dia ambil makanan perumah dengan cara akar dia tu akan tembus ke phloem. So, dia curi makanan kalau Fafrul kata. Tapi kalau untuk orchid, dia curi makanan tak kalau orchid ni? Orchid ni dia curi makanan perumah tak? Tak. Tak. Orchid ni buat apa?
Dia ambil daripada bahan organik. Okay, very good. So satu dia akan sedut bahan organik. Tetapi orchid ni sebenarnya duduk kat atas ni sebenarnya dia nak apa? Dia duduk kat atas, paling atas kali dekat dahan tu nak apa? Cahaya matahari. Yes, very good. Tadi kan, yang ni kan dia nak ambil bahan organik tu, dia akan serap oleh akar. Okay. Now, kalaulah orchid ni, dia adalah menumpang ke atas tu adalah untuk mendapatkan sumber cahaya. Senang kata, orchid ni macam ni je. Dia menumpang tak bayar sewa. Tapi perumah baik, tak kenakan sewa. Rumah okey. Okay. So, dia menumpang untuk apa? Dia menumpang adalah untuk mendapatkan cahaya matahari. Dan satu lagi, kalaulah awak perasan, saya ni tak pernah tanam pokok tau. Kalau awak perasan, kebanyakan akar epiphyt ni batang dia adalah bengkak. Bengkak tu untuk apa? Dia boleh menyimpan banyak air. Ni tadi dikata tumbuhan ini mensintesis makanan sendiri dengan tidak mengancam perumah kerana akarnya dia menyerap nutrien di celah batang perumah. Ini yang saya kata, dekat celah-celah ni, ada macam daun-daun dah mati, apa-apa yang dah mati dia akan jadi bahan organik. So dia ambil, senang kata dia hanya menumpang sahaja. Tetapi dia menjalankan proses fotosintesisnya sendiri. Okey. Apakah kesan epiphyt ni awak teka dia suka dekat dahan yang rendah ke dahan yang tinggi? Epiphyt ni awak teka dia suka dekat dahan yang rendah ke dahan yang tinggi? Tinggi. Kenapa dia nak dahan yang tinggi? Sebab Kenapa dia nak dahan? dia nak Sebab cahaya dia nak- matahari. Yes, very good. Sebab dia nak lebih dapat banyak cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Are you okay? Everybody still okay? Korang okay tak? Alhamdulillah. Okay. Now, tumbuhan karnivor. Tumbuhan karnivor ni adalah tumbuhan ni sebenarnya macam ni tau. Saya pun dah salah anggap. Saya ingat macam periuk kera ni, semua dia makan lalat tau. Tak, sebenarnya periuk kera, tumbuhan yang karnivor ni, dia sebenarnya berfotosintesis juga. Cuma part time-nya dia makan serangga. So awak jangan ingat karnivor macam periuk kera ni, dia tak berfotosintesis langsung. Kerja dia makan lalat je. Tak. Sebenarnya, itu part time je. Yang part time je. Yang dia makan memerangkap mangsa, serangga ni, ini bukannya main. Ini bukan utamanya. Dia masih berfotosintesis tetapi pada masa yang sama, dia boleh memerangkap mangsa dan serangga. Dan satu lagi, tumbuhan karnivor ni dia merembeskan nektar. Apakah itu nektar? Apakah itu nektar? Nektar tu apa? Nektar tu apa? Nektar macam dekat bunga-bunga. Selalu kumbang suka. Madu. Yes! Nektar ni sebenarnya bahasa lainnya adalah madu. So madu dekat bunga, kita panggil dia sebagai nektar. Okay. Now, so macam mana periuk kera ni dia boleh makan lalat? Sebab periuk kera ni ada jus pencernaan. Sebab tu dia boleh cernakan lalat atau serangga. So kesimpulannya, periuk kera dia boleh menjalankan, dia adalah karnivor disebabkan ia ada jus pencernaan. Macam pokok getah, dia tak ada jus pencernaan, so dia tak boleh jadi karnivor. Alright. So seterusnya. Okay. Ini kena tanam kat rumah ni. Tapi saya tak ada pokok. Okay. Now, mengkaji kesan perubahan habitat terhadap pertumbuhan karnivor, parasit dan juga epifit. Okay. Periuk kera ni apa tadi saya kata? Periuk kera ni apa? Karnivor ke, epifit ke atau parasit? Periuk kera. Karnivor. Yes, very good. Ini karnivor. Pokok dia dalu. Pokok langsui ni saya tahu. Pokok langsui ni adalah, dia duduk kat dahan. Langsuyang kadang orang panggil. Pokok ni besar. Ini adalah pokok epifit. So dia dalu ni, saya tak sure. Maybe dia dalu ni adalah parasit dok. Parasit kot. Okay. Now, so dia kata dekat sini. Okay. So dia kata kita ada pokok dedalu, kita ada pokok kera, pokok periuk kera dan pokok langsui. Now, antara tiga-tiga pokok ni kita bagi dia pasu yang sama, air yang sama, baja yang sama selama sebulan. Tetapi lepas sebulan, antara tiga-tiga pokok ni kita tengok
pokok periuk kera ni yang paling mudah beradaptasi dengan perubahan habitat. Pokok dedalu ni pula dia akan mati. Kenapa mati? Sebab pokok dedalu awak tak boleh tanam dekat macam pasu biasa. Sebab pokok dedalu ni adalah sejenis parasit. Okay. Right. So, senang kata pokok dedalu ni adalah parasit. Dan pokok dedalu ni dia memerlukan apa? Dia nak hidup, dia kena pakai, dia ambil nutrien dari mana? Kalau pokok dedalu ni. Tumbuhan lain. Tumbuhan yang, tumbuhan yang dia ambil nutrien tu, kita panggil tumbuhan tu sebagai apa? Perumah. Yes, very good. Kita panggil dia adalah sebagai perumah. Okay. Now, last kali. Takutnya. Mana cacingnya? Ni cacing ke ni? Okay, now. Cacing. Okay. Riftia, Pasintila, cacing tabung gergasi hidup di dasar laut, zon gelap sekitar lubang hidroterma. Lubang hidroterma ini mengeluarkan air yang kaya dengan bahan kimia dan juga mineral. Zon gelap merupakan zon dalam laut yang amat dalam, tiada cahaya sampai. Cacing ini tidak bergantung kepada cahaya sebagai sumber tenaga. Sebaliknya bergantung kepada bakteria yang hidup dalam badannya. Bakteria tersebut mengoksidakan hidrogen sulfida yang terdapat dalam salur hidroterma kepada makanan dan juga tenaga untuk kegunaan cacing raksasa. Okay, ini just info. Saya pun tak pernah jumpa cacing raksasa ni. Okay, now. Saya dah research. Korang tahu tak apa nama pokok tali puteri ni? Korang pernah dengar tak rumpai ekor kucing? Korang pernah tak dengar pokok nama rumpai ekor kucing? Tak. Tak kan? Okay, so tali puteri ni, saya dah buatkan macam ni. Ini adalah tali puteri. Ini adalah lumut. Ni lumut biasanya kat pokok-pokok kita jumpa kan ni? Lumut. Ini adalah orkid sebenarnya. Okay. Yang ini pula, this one adalah rumpai ekor kucing. Ini adalah rumpai ekor kucing. Nah, dekat rumpai ekor kucing ni sebenarnya dia boleh makan, dia ada dekat akar-akar yang paling kecil ni. Okey. Dia ada satu bahagian kecil ni yang boleh telan serangga dalam air. Okey. Now, kita teka untuk tali puteri. Korang pernah nampak tak pokok tali puteri ni? Dia tiba-tiba bersepah atas pokok lain. Tali puteri ni. Tak. Okey. Kalau daripada gambar ni awak tengok, okay, kita agak-agak je tau. Awak teka tali puteri ni sejenis apa? Dia jenis parasit ke? Dia jenis carnivore ke? Ataupun dia epifit? Parasit. Sejenis? Parasit. Parasit. Are you sure parasit? Yes. Sure. Okay. No. No. Okay. Kalau epifit confirm dah salah. Kenapa epifit salah? Sebab epifit dia nak tinggi kan? Pokok ni tak tinggi. So of course lah ni bukan epifit. So jawapan awak antara parasit dan juga satu lagi adalah carnivore. Tapi awak perasan tak carnivore, anything carnivore dia ada satu bahagian yang boleh menghasilkan jus. Jus pencernaan. Dekat pokok tali puteri ni dia tak ada jus pencernaan. Tetapi dia dekat-dekat mesti dengan pokok-pokok lain. So awak teka ia adalah sejenis tumbuhan mana satu? Dia sejenis tumbuhan mana satu? Parasit. Yes, sebenarnya ini adalah sejenis tumbuhan parasit. Sebab sebenarnya kalau awak perasan, dia hidup berdasarkan pokok-pokok yang kat sekeliling ni. So senang kata pokok tali puteri ni dia menyerap nutrien perumah. Okay. Now, tepi ni. Ini lumut-lumut dekat atas pokok. Kalau lumut-lumut kat atas pokok, awak teka ini sejenis tumbuhan yang mana satu? Parasit ke, epifit ke atau carnivore? Epifit. Yes, ini adalah sejenis tumbuhan epifit. Lumut kat atas pokok. Kalau saya dulu kecil-kecil panjat, saya paling takut sekali nak panjat pokok yang ada lumut kat sini. Sebab dia licin, so boleh jatuh. Now, ini atas pokok. So, ini apa ni? Orchid. So,
So ini sejenis apa? Epiphyt. Ya, ini adalah sejenis epiphyt. Right, seterusnya. Ni. Ini yang paling susah. Ni awak teka. Ni apa? Saya bacakan untuk awak nama English dia panggil, kalau Melayu panggil kat sini adalah rumput ekor kucing. Kalau in English kita panggil dia adalah the bladderwort. Okay, dia mendapatkan ekstra nutrien senang sekali, sama saja saya cakap. This type of plant, dia still menjalankan fotosintesis. Tapi dia ada part-time job. Okay, so dia dapat ekstra nutrien dia dengan cara makan serangga. Macam mana dia boleh makan serangga? Antara yang ini tepi-tepi ni dia ada satu macam nodul yang kecil kat situ, tempat simpan. Dia boleh perangkap serangga dalam tu. Okay, now tumbuhan ni, uniknya tumbuhan ni dia tak ada akar. Langsung tak ada akar, you just float. Dia hanya terapung saja menggunakan batang dia je. Okay, so dia boleh menyerap serangga. So basically ini adalah tumbuhan mana satu? Carnivore. Yes, ini adalah tumbuhan karnivor. Okay, right. So, soalan nombor 2. Wow. Okay, bezakan penyelesaian nutrisi tumbuhan parasit dengan tumbuhan epifit. Kejap korang simpan dalam hati, saya nak panggil seorang. Kejap kita nak panggil siapa ya? Korang paling berkenan siapa Epifit. Fakrul. Tapi Fakrul tadi dah jawab. Aduh. Amboi lagu. Okey. Macam patah hati je lah saya dengar. Saya nak dara lah. Sekejap. Ali Ashikin, apakah beza epifit dengan parasit yang berdasarkan yang kita belajar? Epifit macam mana dia dapat makanan dia? Kalau parasit macam mana dia dapat makanan dia? Ali Ashikin. Ya, cikgu. Okay. So kalau epifit macam mana dia dapat makanan? Macam mana dia dapat nutrien? Dia dapat nutrien daripada celah batang perumah. Okey, dia kata kalau katakan sini dapat nutrien dapat nutrien dapat menyerap nutrien daripada batang perumah, celah batang pokok perumah. Lepas tu, dia boleh berfotosintesis tak? Kenapa dia duduk atas pokok tu? Untuk dapat cahaya matahari. Okey, so dia menumpang pokok perumah. Untuk dapatkan sumber cahaya. So bila dia dapat sumber cahaya, dia berfotosintesis sendiri tak? Yes, dia boleh berfotosintesis. Okey. Alia pilih seorang. Siapa yang teringin nak dengar suara dia? Siapa yang teringin nak dengar suara? Mimi. Mimi ni pun selalu hot. Selalu dia akan orang nak dengar suara dia. Okay, so Mimi. Macam mana parasit ni mendapat nutrien? Menumpang dekat tumbuhan lain. Lepas dia dah menumpang dia buat apa? Dia menyerap nutrien. Yes. Akar parasit menyerap nutrien perumah. Macam mana dia boleh sampai menyerap nutrien perumah? Akar ni akan tembus kat mana? Dekat berkas Yes. vaskular. Yes, akar parasit dapat menembusi berkas
Vaskular. Perumah. Okay. Now. Right. Last sekali. Mimi, awak nak dengar suara siapa macam Mimi? Awak teringin nak dengar suara siapa? Kita bagi boys pula lah. Awak teringin nak dengar suara boys yang mana satu? Fakrul. Fakrul. Hai Fakrul. Okay, ramalkan kesan yang akan berlaku kepada pertumbuhan paku pakis langsui sekiranya didedahkan dengan matahari secara terus. Boleh tak kita direct bagi cahaya matahari terus? Apa jadi kat pokok tu? Pokok paku pakis. Kita bagikan cahaya matahari yang terik dekat pokok paku pakis tu. Dia semakin segar. Are you sure? Pokok ni dia suka tempat-tempat yang lembap je tau. So bila awak bagi cahaya matahari direct, apa jadi kat pokok tu? Dia layu. Yes, pokok tu layu. Kenapa pokok tu layu? Sebab apa? Dia Layu disebabkan, layu tu sebab kurang apa sebenarnya? Kehilangan apa sebenarnya? air. Yes, layu kerana Kehilangan air. kehilangan air secara berlebihan. Kalau lama-lama apa jadi kat pokok tu? Pokok paku pakis akan mati. Yes, very good. So pokok akan mati. Alright. So alhamdulillah. So kesimpulannya, tahniah everybody. Kita dah habis bab 3. Saya akan buat quiz macam hari tu. Ya Allah, macam tak sangka kan. Ya Allah, terharunya. So, okay, kita nak tengok refresh balik apa yang kita dah belajar dalam tajuk ni. Saya tak ada ni ke? Jap. Selalunya saya ada satu peta minda tau. Oh, saya tak sempat ni kot. So, kesimpulannya, apakah yang kita dah belajar dalam tajuk ini? Yang kita dah belajar dalam tajuk ini adalah, tajuk ni ada 4 subtopik. Okay. Jap. Okay. Nah, tajuk nutrisi bab 2. Okay. Bab 2 adalah nutrisi dalam tumbuhan. Okay. Dalam bab ni ada 3 subtopik saja. Pertama adalah kita belajar mengenai 2.1 tau. Mengenai nutrien tak organik. Nutrien tak organik, kita boleh pecahkan kepada 2. Satu apa dia? Satu apa? Banyak sangat. Satu apa? Nutrien tak organik ni boleh pecahkan kepada 2. Apa dia? Makro. Yes, makronutrien. Dan satu lagi adalah mikronutrien. Nah, kalaulah makro dia ada 9. Kalaulah mikro dia ada 8. So makro. Apakah makro yang awak tahu? Saya bagi awal tahu. Saya bagi yang paling glamour which is C, karbon, hidrogen dengan oksigen. Yang ini membina sebatan organik. Selain daripada tu, yang dalam baja selalu ada apa? NPK. Yes, kita ada NPK. Kita ada lagi 3. Apa lagi? Magnesium. Magnesium, yes, very good. Lagi? Kalsium. Kita ada kalsium, ya, very good. Lagi satu? Kalau semua nak Tak ego ini member Sulfur. tak ada sangat. Apa? Sulfur. Okay, ni bab diorang. Ini bab diorang lah. Okay, lepas tu 8. Kita ada 8. Semua nama yang pelik-pelik sikit. So 8 kita ada apa? Klorin. Yes, chlorine. Zinc. Zinc, very good. Lagi? besi. Ferrum. Yes, kita ada ferrum, besi. Lagi? Mangan. Okay, cuprum, very good. Lepas tu kita ada mangan. Mangan Mg mangan Mg. Lagi? Lepas tu? Mn. Mangan boron. Mn. Okay, lepas tu kita ada boron. Aisyah ada boron. Lepas tu? Lepas tu? M lagi. Nikel. Kita ada nikel, very good. Nikel. Nikel. Ni. Nikel. Satu lagi? Molybdenum. Molybdenum. Okay. So kita dah belajar yang itu. Lepas tu kita belajar pula dalam 2.2.
organ pengambilan Itu bertiga lah. ini 2.3. Ini 2.2 lah. Organ 3.23. pengambilan air dan juga garam mineral. So kita cerita pasal apa ni? Kalau organ pengambilan air dan garam mineral ni sebenarnya kita cerita pasal apa ni? Ni cerita pasal apa ni? 2.2. Pasal akar. Yes, ini adalah kita cerita pasal akar. Thank you so much. So akar ada 2 bahagian. Kita akan tengok dulu apa dulu. Kita ada cerita pasal luar. Luar ada apa? Pangkat. Kita ada pangkal. Pangkat akar. Pangkal. Oi, yang kat sini kan, barulah patutlah Aisyah ada tanya saya. Kalaulah dalam nota awak, muka surat 66, dia kata bahagian luar tu hanyalah pangkal, rambut akar, rambut A, lepas tu dengan jidal akar. Tetapi, dalam nota tu, dia boleh masukkan lagi ada 2. Satu yang Aisyah ada cakap kat saya tu. Apa Aisyah? Sabang. Yes, cabang. Hmm. Cabang akar pun dimasukkan juga. Dan satu lagi adalah batang akar. So kalaulah dalam buku awak, dalam nota awak yang dekat depan, Allahu Akbar. Ya Madiana. Dia cerita dekat ni adalah jidal, rambut, dan satu lagi adalah pangkal akar. Tapi dia tambah kat dalam nota, cabang pun masuk, batang pun masuk. Okay. Now kita tengok bahagian dalam. Bahagian dalam tadi, dalam ni tak gaduh ni. Bahagian dalam, kita ada di setiap huruf E, K, E, B kan? E, apa? S. So paling luar? Epidermis. Epidermis. Epidermis ni dia boleh bentuk apa? Dia boleh beradaptasi jadi apa? Xylocasparin. Tak, itu endodermis. Epidermis. Dia boleh ni beradaptasi jadi apa? Dia macam halus-halus tu. Rambut akar. Yeah, dia boleh jadi rambut akar. Very good. Boleh jadi rambut akar. Okay, lepas tu kita ada cortex. Lepas tu dalam? Endo. Ya, endodermis. Okay, endodermis ni yang barulah dia boleh beradaptasi, dia akan membentuk jalur Casparian. Casparian. Kalau silinder? Ni silinder apa? Vascular. Yes, silinder vaskular. Okay. Saya susun silinder vaskular ikut paling luar sekali. Paling luar sekali dia ada apa? Perisicle. Dia ada perisicle. Perisicle. Paling dalam? Paling dalam. Xylem ke phloem? Dalam tengah-tengah. Xylem. Very Xylem. good. Alhamdulillah xylem. So tengah ni kita ada phloem. So perisicle ni tadi awak cakap dia terlibat dalam apa? Terlibat dalam apa? Sekunder akar. Very good. Pertumbuhan sekunder akar. Okay, kemudian ini dah masuk tajuk ni. Last kali tadi tajuk kita masuk 2.3 adalah nutrisi tumbuhan. So nutrisi tumbuhan, korang belajar ada berapa nutrisi tumbuhan? Nutrisi tumbuhan kita belajar ada berapa? 3. 3. Apa dia? Mula-mula? Tumbuhan? Parasit. Tumbuhan parasit. Tumbuhan parasit ni dia ambil nutrien daripada siapa? Serap nutrien? Daripada Yes. Ni serap nutrien daripada perumah. Kedua, yang duduk atas pokok tu? epifit. Yes, kita ada tumbuhan epifit. Tumbuhan epifit ni macam mana dia hidup? Dia berfotosintesa.
sintesis sendiri. Sebab dia hanya ambil sumber Cahaya matahari. yes, sumber cahaya matahari. Siapa yang semangat tu? Awak Isnin kan lemau lah semua orang. Okay, now thank you so much. Akhir sekali kita ada pokok apa? Akhir sekali. Carnivore. Tumbuhan karnivor. Tumbuhan karnivor ni kerja dia makan lalat je ke? Tak. 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 Tesis juga. Dia boleh berfotosintesis. Cuma part time je saja. Dia boleh mencernakan serangga. Dia boleh memerangkap serangga. Dia boleh memerangkap dan cernakan serangga. Macam mana dia boleh cernakan serangga tu? Macam mana dia boleh cernakan serangga? Dia ada jus pencernaan. Ya, dia ada jus pencernaan. Alhamdulillah. So, tahniah everybody. Alhamdulillah kita dah habis. Yay, kita dah habis bab, sebenarnya bab 3 kan? Ni ke tadi yang Adam nak betulkan saya ni? Maafkan saya Adam. Okay, so kita dah habis bab 3. Seminggu depan kita masuk bab 2. Saya nak tanya awak, you guys nak buat kelas hari Rabu macam hari tu okey tak? Rabu macam last week. Pukul 2 juga. Okey tak? Okey tak? Alright. Okey je? Okey. Sebab kelas kita semua pagi lah. Saya takut pagi korang tak bangun lagi lah. Betul, setuju. So kita win-win situation lah kan. Lepas tu satu lagi. Korang ada ujian. Korang tahu tak ada ujian? Tahu. Ujian kita 1 jam 30 minit tau. Lepas tu yang paling cerita dramatik dia, saya tak ada 2 minggu. Buka sekolah tu, awak tak belajar bio, awak terus ujian. So nakkan selamat, saya dah buatkan latihan ni lah. Maksudnya esok kita buat ulang kaji untuk latihan bab ni. So untuk selamatkan awak juga dan juga saya, kita punya ujian ni kita masuk 4 bab awal ni je. Kita tak masuk bab form 4 tu, form 4 punya cerita kita cerita nanti. Kita buat ujian tingkatan 5 saja. Lepas tu nak to be safe, saya bagi objektif 30 soalan, struktur 1, esei 1. So esok kita buat ulang kaji soalan objektif dan soalan tu yang saya akan keluarkan untuk ujian 1. Is it okay? Boleh tak begitu? Okay Alright. So itu sahaja. So kita boleh habis di sini. Thank you so much. So any question? Tak ada kan? Ya saya nak ambil gambar jap. Woi, Adam, gambar siapa tu Dam? Baru perasan Dam. Hadir. Hadir? Mana Hadir? Tak nampak Hadir pun. Hadir mana muka awak? Dia macam malu cikgu. Allah. Dia buka kamera macam dia. Dia malu? Serius lah Hadir malu. Macam tak percaya je Hadir malu. Okay, now kita ambil gambar. Right, untuk kelas hari ni. Wih, ramai ni. Okay, ada 26. Thank you so much. Okay, 26. Nanti attendance macam biasa. Okay, salam Kak Hadir. Cikgu kena salam. Satu jam.